Assalamualaikum semua. Pada hari ini, kita akan membincangkan tentang konsep asas kaedah fiqah yang bertepatan dengan sains, teknologi dan kejuruteraan. Pertama, setiap sesuatu itu bergantung kepada tujuannya. Kaedah ini memberi maksud setiap amalan seseorang sama ada pertuturan atau perbuatan, maka kedudukan atau hukum bagi amalan tersebut adalah bergantung kepada niat atau tujuannya. Rujukan utama kaedah ini adalah hadis riwayat Sayyidina Umar Al-Khattab yang bermaksud, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat dan sesungguhnya kedudukan bagi amalan tersebut adalah tertakluk kepada apa yang diniatkan. Niat diperlukan bagi membezakan antara ibadat dan adat, berpahala atau berdosa, bermanfaat atau bermafsadah kepada seseorang atau kumpulan. Bagi amalan selain ibadah khusus, niat sangat diperlukan bagi tujuan mencapai status ibadat atau bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan memenuhi syarat-syarat berikut. Kajian, rekaan dan penyelidikan hendaklah bertujuan baik dan menepati syarat. Contohnya, menghasilkan telefon pintar yang boleh memudahkan dan membantu kerja manusia. Kedua, keyakinan tidak boleh disingkirkan dengan syak. Al-yakin la yuzalu bisyak. Kaedah ini menjelaskan keyakinan pada sesuatu perkara tidak boleh diubah kerana sesuatu keraguan. Dalam konteks sains, teknologi dan kejuruteraan, maka kaedah ini menuntut sesuatu keyakinan kepada ilmu yang dimiliki secara benar, mampu menghasilkan keputusan dan tindakan yang benar dan penuh keyakinan. Gangguan yang datang dalam diri berupa suara-suara meragukan atau cuba untuk memperdayakan saintis dengan hasutan kebendaan, kemasyhuran dan keuntungan pasti menjadi kekangan mereka menghasilkan rekaan, ciptaan dan penyidikan yang terbaik. Ketiga, kesukaran menjadi sebab kepada kemudahan dan keringanan. Al-musyaqqah tajlibut taysir. Masyaqqah atau kesukaran atau kesempitan yang dimaksudkan dalam kaedah ini adalah merujuk kepada beberapa keadaan kesukaran yang melampaui tahap kebiasaan bagi manusia normal. Aplikasi kaedah ini bagi sains, teknologi dan kejuruteraan adalah tertakluk kepada prinsip-prinsip syariah dan tujuan-tujuannya. Antara perkara-perkara penting yang perlu menjadi perhatian bagi saintis, teknokrat dan jurutera adalah seperti berikut. Sebarang kesukaran yang berlaku dalam proses penyelidikan hendaklah dirujuk kepada syarat-syarat yang membolehkan rusuh terpakai. Kejujuran dan kepertanggungjawaban yang maksima diperlukan oleh para saintis, teknokrat dan jurutera dalam menjalankan peranan mereka. Keempat, kemudaratan hendaklah dihilangkan. Ad-darar yuzalu. Kemudaratan dalam kaedah ini bermaksud sesuatu perkara yang menjadi kesukaran bagi tercapainya kepentingan asasi kehidupan manusia yang melibatkan agama, nyawa, maruah, keturunan, akal dan harta. Kaedah ini lahir berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Imam Suyuti yang bermaksud, maksudnya, tidak dibenarkan melakukan kemudaratan dan membalas sesuatu dengan kemudaratan. Contohnya, Islam menetapkan etika berpakaian yang tertentu kepada lelaki dan perempuan. Kegagalan mematuhi etika ini akan mengundang kemudaratan kepada sistem nilai manusia. Fashion pakaian yang pelbagai merupakan suatu kemaslahatan kepada konsep menghayati kecantikan dan keindahan. Namun begitu, fashion pakaian yang boleh memudaratkan pandangan, perasaan, akal dan hati walaupun masyarakat mengiktiraf fashion tersebut dianggap haram oleh Islam. Kelima, adat dijadikan sebagai rujukan hukum al-adah muhakkamah. Kaedah ini memberi maksud adat dan uruf boleh dijadikan rujukan bagi menetapkan sesuatu hukum bagi satu-satu isu atau kes dengan syarat ketiadaan nas syarak dalam permasalahan tersebut. Adat am. Ia merujuk kepada sesuatu kebiasaan yang diterima umum sebagai satu yang beri maksud tertentu. Contohnya, penggunaan email menggantikan surat berdasarkan amalan yang dijalankan di setiap institusi. Adat khusus.
Ia bermaksud sesuatu yang terpakai dan difahami oleh sesetengah masyarakat atau negeri atau di kalangan golongan tertentu. Contohnya, kesarjanaan merujuk kepada kepandaian dan kecendekiawan seseorang. Adat sahih, sesuatu adat yang tidak bercanggah dengan nas syarak atau prinsip syariah atau menghalalkan yang haram atau tidak, membatalkan yang wajib atau menghilangkan kemaslahatan dalam syariat. Contohnya, menggunakan perkhidmatan internet untuk membayar zakat fitrah. Adat fasid atau rosak, sesuatu adat yang berlawanan atau bercanggah dengan nas syarak atau prinsip syariah. Contohnya, bentuk pertandingan yang menggunakan sistem SMS dan mempunyai unsur pertaruhan atau judi tidak dibenarkan dalam Islam. Para pelajar sekalian, pada hari ini kita telah mempelajari tentang 5 konsep asas kaedah fiqh yang bertepatan dengan sains, teknologi dan kejuruteraan. Diharap agar semua pelajar dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.